Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hasifah Iking. Di video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan Matematik Tingkatan 3 KSSM, Bab 3, Matematik Pengguna, Simpanan, Pelaburan Kredit dan Hutang. 3.1 iaitu simpanan dan pelaburan. Standard pembelajaran 3.1.1 ialah mengenal pelbagai jenis simpanan dan juga pelaburan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan simpanan? Kenapakah kita perlu menyimpan? Okey, so simpanan adalah merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam rumah ataupun di institusi kewangan. Iaitu disimpan di dalam peti besi, tabung ataupun laci di dalam rumah. Juga boleh disimpan di bank. Wang lebihan juga boleh disimpan di bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat 3 jenis cara simpanan yang lazim di bank. Yang pertama adalah akaun simpanan biasa. Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan berapa banyak wang mengikut kemampuan. Pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa. Wang simpanan tersebut boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin teller automatik ataupun mesin ATM. Kita tengok pula akaun simpanan yang kedua iaitu akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap adalah digunakan untuk menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu. Seperti 3 bulan, 9 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif, yang lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan biasa. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Tetapi bolehkah kita mengeluarkan wang simpanan tersebut sebelum tempoh matang? Sekiranya wang yang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima itu akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada suatu masa. Kemudian sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Ini adalah akaun simpanan tetap. Yang ketiga adalah akaun semasa. Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi ataupun perniagaan. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, tetapi sebaliknya akan dikenakan cas perkhidmatan. Namun terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Hal ini tertakluk kepada pihak bank. Pemohon akaun semasa perlu mengemukakan seseorang perujuk iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Selain cek, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit dan saluran lain seperti perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan cas faedah. Contohnya, pemegang akaun mempunyai jumlah wang 20,000, tapi dia memerlukan 25,000. So dia boleh mengambil kemudahan overdraft tetapi akan dikenakan cas faedah, cas perkhidmatan. Seterusnya kita masuk kepada pelaburan. Apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan?
Okey. So pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Okey. Jenis-jenis pelaburan ada 3. Yang pertama adalah amanah saham, yang kedua adalah saham, yang ketiga adalah hartanah. Okey, yang pertama adalah saham. Sebuah syarikat akan menerbitkan saham, okey, bagi tujuan untuk mengumpul modal. Okay. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okay, ini adalah saham. Ya. Okay. Individu yang beli saham daripada sebuah syarikat. Okay. So, dia akan dapat pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okay, yang kedua pula adalah amanah saham. Itu yang biasa adalah Permodalan Nasional Berhad, PNB. Okay, amanah saham nasional berhad, ASNB. Okay, contoh Okay, amanah saham ini dikendalikan oleh syarikat. Ini amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Okay, syarikat besar ya. Okay, mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham. Okey, siapa yang tidak tahu tentang pembelian saham, dia akan mendapatkan bantuan daripada syarikat unit amanah ini untuk menguruskan wang mereka. Okey. Syarikat unit amanah ini akan mengumpulkan wang daripada para pelabur tadi dan wang itu akan dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan kepada para pelaburnya. Okey, yang ketiga adalah hartanah. Okey. Hartanah ialah jenis pelaburan atas aset tidak alih ya. Okay, seperti rumah, kediaman, kedai, tanah dan sebagainya. Merupakan pelaburan dalam hartanah. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur. Ya. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah adalah seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan iaitu sewa, lokasi kawasan itu serta prospek tanah hartanah pada masa akan datang. Okay, ini adalah faktor-faktor yang akan dipertimbangkan ya, sebelum membuat pelaburan. Okay, individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okay? So ingat, individu yang melabur dia akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okey, terdapat 2 jenis pelabur, iaitu pelabur agresif dan pelabur sederhana. Pelabur agresif ialah pelabur yang melabur di pasaran saham. Manakala pelabur sederhana adalah pelabur yang membeli amanah, saham bond dan dana ekuiti. Saham mewah, ya, saham blue chips ialah saham syarikat-syarikat besar yang mempunyai rekod pencapaian perniagaan yang cemerlang seperti Maybank, TNB dan Petronas. Ini contoh saham mewah. Okey, pulangan. Pulangan pelaburan terdiri daripada pendapatan semasa dan keuntungan modal. Pulangan pendapatan semasa seperti sewa, dividen dan saham bonus. Keuntungan modal pula melalui pertambahan atau peningkatan nilai pelaburan daripada jumlah asalnya. Contohnya ya, harga saham meningkat daripada RM2 kepada RM2.20, maka peningkatan sebanyak 20 sen merupakan peningkatan nilai pelaburan. Okey, kita lihat uji minda 3.1a. Soalan nombor 1. Apakah tujuan individu melakukan simpanan? Untuk apa kita menyimpan? So, ada banyaklah tujuan kita menyimpan ya. Okey, kata orang sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Walaupun sikit-sikit kita simpan, lama kelamaan jadi banyak ya, dan boleh kita gunakan apabila kita nak beli sesuatu ke ya. Okey. Apabila kita nak perlukan duit yang cepat ya, yang banyak secara tiba-tiba, kita ada simpanan. So sini jawapannya kita boleh gunakan untuk
masa hadapan. Okey, untuk masa depan. Okey. Okey, kita juga boleh jadikan sebagai pendapatan tambahan. Okey, pendapatan tambahan. Side income lah. Okey. Dan yang ketiga, kita boleh guna semasa kecemasan. Untuk kegunaan masa kecemasan. Okay, bila contoh kita nak perlu duit yang banyak secara tiba-tiba kan. So kita tidak perlu lagi meminjam lah. Kita ada duit sendiri di bank. Jadi kita boleh keluarkan ya. Okey, itu yang soalan nombor 1. Pula soalan nombor 2. Bapa anda mempunyai RM5,000 dan tidak menggunakannya untuk satu jangka masa panjang. Okay, so apakah nasihat anda kepada beliau? Okay, jelaskan jawapan anda. So tadi kita ada 3 akaun. So untuk akaun simpanan kita ada 2, iaitu akaun simpanan biasa dengan akaun simpanan tetap. So sini akaun simpanan dan satu lagi akaun simpanan tetap. Okay, so apa kelebihannya? Okay. Akaun simpanan biasa kadar faedahnya rendah lah. Okay, kadar faedah rendah. Okay, ini kadar faedahnya lebih tinggi. Okay, so akaun biasa, akaun simpanan biasa tak ada, dia ada tempoh. Okay, ada tempoh. Okay, so ini ada tempoh. Okay, so ini boleh keluarkan bila-bila masa. Okay, yang ini ikut tempoh matang. Okay, okay. So sini rasa-rasanya kita nak sarankan beliau gunakan akaun simpanan biasa atau akaun simpanan tetap. Okay, bila tengok kadar faedah akaun simpanan biasa ini adalah lebih rendah daripada akaun simpanan tetap. So kita sarankan gunakan. Ini adalah nasihat anda kepada beliau adalah membuka akaun simpanan tetap. Membuka akaun simpanan tetap. Kerana wang tersebut tidak akan digunakan. Tidak akan digunakan. Untuk suatu jangka masa. Kemudian kadar faedah juga adalah tinggi ya. Kadar faedah yang tinggi juga ditawarkan. Okey. Maka kita akan sarankan beliau membuka akaun simpanan tetap berbanding dengan akaun simpanan biasa. Kerana akaun simpanan biasa dia punya kadar faedah, kadar keuntungannya adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Okay, kita tengok soalan yang ketiga pula ya. Mengapakah kebanyakan orang tidak berminat untuk membuka akaun semasa selain para peniaga daripada bank? So gunakan cek untuk berurusannya. So kalau orang biasa hanya gunakan mengeluarkan duit secara sedikit amountnya sedikit. So kita buat penyelesaian. Akaun semasa menggunakan cek. Cek lazimnya digunakan oleh para peniaga.
untuk urusan perniagaan. Ya, dalam kuantiti yang besar ya. Ya, dalam amount besar. Manakala orang biasa hanya melakukan bayaran harian dalam kuantiti yang sedikit, dalam amount yang kecil. Okay, jadi itulah kebanyakan orang tidak berminat untuk membuka akaun semasa ya. Okey. So, setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. So, jumpa lagi di video akan datang. Okay, jangan lupa support cikgu Hafifah dengan like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.